Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ashiki binti Ahmad Syukri. Nombor metik saya 10DLS18F1019. Hari ini saya dan para panel akan mengulas tentang pergaulan bebas yang berlaku dalam negara kita. Saya hari ini kita ada 3 orang para panel, iaitu Encik Nurul Amira Zakira, Encik Diana Eliana dan Encik Iswaya. Saya akan terangkan apa maksud pergaulan bebas sebenarnya. Pergaulan bebas adalah jalinan hubungan sosial di antara seseorang atau individu, atau ia juga berinteraksi di antara lelaki dan perempuan. Pergaulan bebas ni selalunya terbentuk dari perilaku yang melampaui batas dan terlalu bebas. Okey, baik. Apakah pendapat Encik Eliana tentang faktor-faktornya berlaku pergaulan bebas di kalangan remaja pada masa kini? Okey, faktor-faktor mengapa berlakunya pergaulan bebas ini dalam kalangan masyarakat kita ialah yang pertama, iman yang lemah dalam diri masing-masing. Okey, kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas ini punya kelemahan iman, ketandusan ilmu dan kurang penghayatan agama yang menyebabkan seseorang itu mudah dikuasai oleh hawa nafsu dan daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Tahap iman manusia hidup dan jiwa yang lemah dan juga kosong. Manusia yang lemah tidak akan takut dan gentar akan hari akhirat kelak. Akibatnya, mereka ini tidak dapat membezakan kebaikan dan juga keburukan dan antara kebenaran dan juga kebatilan. Okey. Faktor yang kedua, remaja yang leka hidup dalam dunia cinta mereka. Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan bukan mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan ataupun trend dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju, tapi bukan untuk melanggar semua perintah Allah. Seperti yang kita tahu, memang lumrah perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika alam remaja. Tapi sekiranya perasaan ini tidak dapat dikawal, sudah tentu akan berlaku pelbagai gejala-gejala sosial seperti pergaulan bebas, zina dan juga kes-kes pembuangan bayi. Seterusnya, faktor yang ketiga, pengaruh media massa dan juga pendedahan bahan ucap. Internet sememangnya seperti yang kita tahu mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Internet juga menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding dengan media yang lain. Selain itu, bahan-bahan lucah ini dapat memasuki negara dengan mudah kerana sukar untuk ditapis, dihalang dan juga disekat. Rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen juga memaparkan adegan-adegan seks dan pelbagai media cetak seperti majalah-majalah berbentuk hiburan juga memberi kesan negatif kepada pemikiran remaja kita pada hari ini. Hal ini menyebabkan remaja pada masa ini terikut-ikut dengan budaya Songsang ataupun budaya barat. Okey, seterusnya saya akan bertanya kepada Encik Nurul Amira Zakira. Apakah pendapat Encik Amira tentang ciri-ciri pergaulan bebas dan bagaimana cara untuk menjauhi pergaulan bebas yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cik Nurul Ashikin kerana menanyakan soalan itu kepada saya. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nurul Amira Zakira binti Muhammad Nur Azizi. Nombor metrik saya 10DLS18F1009. Okey, untuk pada pendapat saya, untuk ciri-ciri pergaulan bebas ialah di kalangan remaja ni akan ada rasa ingin tahu yang sangat besar dan tidak terkawal. Yang kedua ialah memiliki perlakuan yang tidak baik, bahkan tidak wajar dan kurang sopan, seperti tidak beradab, selalu melawan ibu bapa. Yang seterusnya ialah sering terjadi perubahan emosi, fikiran dan perlakuan dengan cepat, cepat marah, cepat emosi, macam tak boleh terima pendapat orang lain. Dan yang seterusnya ialah sering memakai pakaian yang terdedah aurat. Jika tertutup pastinya ketat dan tidak baik jika dilihat oleh kalangan masyarakat yang bukan mahram, yang bukan muhrim. Yang kelima ialah terjerat ke dalam sebuah hal-hal yang sama,
sekali tidak bermanfaat bahkan membahayakan diri sendiri, seperti pergi ke pusat hiburan dan memakan ubat-ubatan terlarang. Contohnya pusat hiburan tu macam boleh melalaikan, boleh membawa ke arah membuat maksiat dan sebagainya. Seterusnya ialah mudah gelisah, tidak sabar, selalu melawan jika keinginannya tidak dipenuhi. Dan seterusnya ialah rasa malas yang berlebihan, selalu merasa sombong dan banyak masalah dalam fikiran. Dan yang terakhir ialah ingin mendapatkan apa sahaja yang dia mahu, seperti harta dan wang, dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Contohnya macam benda-benda haram dah sudah menjadi rutin harian mereka, lalu macam tidak menghiraukan dosa. Itu je. Okey, seterusnya ialah cara untuk mengatasi atau menghindari pergaulan bebas ni dalam kalangan remaja sekarang. Yang pertama ialah memperkuatkan pendidikan agama. Contohnya macam anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kukuh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas ni, kerana ia tahu membezakan antara yang buruk dan juga yang baik. Oleh itu pendidikan agama ataupun moral ni dapat memperkuatkan iman seseorang sejak dari kecil lagi. Jadi peranan ibu bapa ataupun guru-guru di sekolah haruslah sentiasa memberi nasihat agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas ni, dan memperkuatkan pendidikan agama mereka di dalam diri mereka. Okay. Yang seterusnya ialah membentuk karakter yang positif. Maksudnya ialah pembentukan 4 karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar ia dapat menjadi peribadi yang kuat dan mempendirian kokoh, sehingga walaupun mempunyai kesempatan untuk hidup bebas, ia dapat mengendalikan dirinya. Teguh berpegang pada prinsip hidup merupakan salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. Okey. Yang ketiga ialah memilih kawan. Seperti yang telah disebutkan di atas, contohnya membuatkan pendidikan agama, seterusnya membentuk karakter positif. So sekarang ni pemilihan teman juga yang kurang sesuai akan mempermudahkan remaja tu terjerumus dalam pergaulan bebas ni. Kerana sebab itulah penting untuk kita pilih kawan-kawan dan mengenal pasti kepribadian setiap seorang kawan tu sekiranya dapat memberikan pengaruh positif, seperti bagaimana cara menjadi pribadi yang selesa untuk kita kawan, yang tidak mengajak kita ke arah yang salah. Okay, yang keempat ialah mempereratkan hubungan orang tua dan anak. Contohnya macam ibu bapa ni kena main peranan. Contoh kalau macam ibu bapa yang busy kerja, so bila dah balik rumah tu kena selalu memberi perhatian kepada anak-anak mereka, menanyakan khabar, mengambil tahu masalah anak, selalu menanyakan hal-hal diri mereka, macam memberi perhatian yang sepenuhnya supaya anak-anak tu tidak rasa terasing. Seterusnya ialah memberikan pendidikan pada anak dan remaja. Dalam kalangan remaja ni macam remaja macam ada perasaan perlu tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualiti, supaya mereka dapat belajar dan mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka kadang-kadang tu akan mencari tahu melalui jalan yang salah. So kalau ibu bapa ataupun guru memberitahu, sekurang-kurangnya mereka tidak perlu mencari sendiri yang akan membawa mereka ke jalan yang pergaulan bebas, untuk mereka
ada perasaan ingin tahu. Seterusnya ialah menghindari lingkungan yang tidak kondusif, iaitu ialah yang kalau mereka nak ada dalam lingkungan yang positif ni, iaitu yang memegang teguh, maka ia juga akan mencontoh hal yang positif tersebut dan sebaliknya. Apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut boleh membuat mereka menjadi berperilaku menyimpang dari hidup yang lebih sosial. Okey, seterusnya ialah mengisi waktu lapang. Salah satu faktor yang turut memberi kesempatan bagi remaja untuk tergolong dalam kehidupan pergaulan bebas ni adalah mempunyai terlalu banyak waktu lapang. Contohnya waktu lapang mereka ni terisi dengan kegiatan yang negatif, so lebih baik diisi dengan perbuatan yang positif dan yang berguna. Jadi tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang ke arah pergaulan bebas, yang ke arah salah macam tu. Cara bergaul bagi orang yang pendiam dapat dilakukan dengan mengisi waktu melalui masa melalui perbuatan positif, kegiatan positif. Contohnya bersenam, pada waktu lapang tu boleh memasak, duduk dengan keluarga, bersembang dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah memperluas pengetahuan. Ada kutipan yang menyatakan bahawa knowledge is power. Maksudnya pengetahuan adalah kekuatan yang akan membuka wawasan yang luas. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya kerana ia sudah mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan nampak dari pilihan yang dia buat. Sebaliknya, apabila seseorang hanya memiliki sedikit pilihan, ia tidak akan tahu bahawa ada banyak pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya. Misalnya, jika ia tidak mempunyai pilihan lain selain gaya hidup bebas, maka ia tidak akan dapat melakukan cara menghindari pergaulan bebas. Untuk menghindari pergaulan bebas ni, memang tak akan yang boleh dilakukan hanya dari satu sisi sahaja, atau dilakukan oleh anak-anak remaja ni tanpa dukungan oleh parents, ibu bapa dan guru-guru dan sebagainya. Melainkan diperlukan kepribadian yang kuat yang terbentuk sejak anak tu masih berusia kecil, agar ia dapat menentukan sendiri hal yang tidak baik dan buruk. So maksudnya kalau daripada kecil ibu bapa dapat mendidik anak-anak tersebut, so bila besar nanti anak-anak tu dah boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Aisyura Sloan, nombor matrik 10 DIB 18F1077. So tajuk kami adalah pergaulan bebas. Okey, bahagian saya pula, kesimpulan untuk pergaulan bebas. Okey, pergaulan merupakan interaksi antara manusia. Pergaulan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. Namun, setiap perkara di dunia datang dengan dua aspek, iaitu positif dan negatif. Oleh itu, dalam pergaulan, kami percaya kita sebagai manusia perlu bersandarkan syariat Allah dan hadis Rasulullah. Dengan ini, implikasi negatif hasil daripada pergaulan yang tidak berlandaskan syarat, iaitu pergaulan bebas, dapat dielakkan secara efisien. Melalui pergaulan bebas ini, kita menyebabkan individu jatuh kepada perzinaan. Ibu bapa juga harus memainkan peranan penting dengan menunjukkan contoh yang baik kepada anak mereka. Mereka memberi didikan agama yang memsempurnakan sejak mereka kecil lagi. Selain itu, kami dapat mempelajari adab-adab yang perlu dipatuhi agar kita sebagai manusia tidak melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah. Bah kata pepatah Melayu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Terima kasih.